Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megat Amirul Haikal bin Megat Ahmad Khawsiri. Nombor metrik saya 1916114. Hari ini saya akan membentangkan subjek tafsir. Kod subjeknya adalah IDTQ1083. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah biografi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Pensyarah yang mengajarkan saya adalah Ustazah Fatin Nazmin binti Mansur. Di sini ada beberapa isi penting yang hendak saya sampaikan, tetapi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, saya tidak akan menerangkannya secara kasar, manakala saya akan menerangkannya secara ringkas dan padat. Pengenalan ringkas Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri. Nama penuh beliau ialah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Tarikh kelahiran beliau tidak diketahui dengan tepat sama ada pada tahun 1619 ataupun 1620 Masihi. Mengikut pandangan beberapa orang pekaji, walau bagaimanapun kebanyakan para pekaji bersetuju bahawa beliau meninggal dunia pada tahun 1693 Masihi, iaitu pada era pemerintahan Sultanah Kamalat Shah 1688 sehingga 1699 Masihi, dan dikebumikan di samping makam Tengku Anjong yang dianggap keramat di Aceh berhampiran dengan kuala Sungai Aceh. Di tempat itulah juga menjadi tempat persemadian isteri dan murid-muridnya seperti Daud Ar-Rumi. Oleh kerana pusaranya yang terletak berhampiran dengan kuala Sungai Aceh, beliau dikenali selepas kematiannya dengan panggilan Syekh di Kuala ataupun Tengku Syekh Kuala. Syekh Abdul Rauf yang dilahirkan di Barus atau Fansur dalam wilayah Singkil. Oleh kerana itu, nama gelaran Syekh Abdul Rauf adalah Abdul Rauf An-Singkil. Seterusnya, pendidikan. Beliau dikatakan mendapat pendidikan awalnya di Singkil, Fansuri, iaitu di Sekolah Bayan Simpang Kanan, madrasah ayahnya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke sekolah tinggi di Dayan Tengku Cik dan berguru dengan Hamzah Fansuri. Setelah itu, pada tahun 1642 Masihi, beliau melanjutkan pengajiannya di Semenanjung Tanah Arab selama 19 tahun. Antaranya ialah Dhaha, Bait Al-Faqih, Yaman, Dabit, Lihyah, Mauza, Muhkah, Hudaybiyah, Jeddah, Makkah dan Madinah. Antara guru-gurunya yang terkenal ialah Ibrahim bin Abdullah Jamman, Ahmad Al-Kushashi dan Ibrahim Al-Qurani. Beliau memulakan karirnya sebagai tenaga pengajar di Mekah dan Madinah. Pengetahuannya merangkumi dalam bidang syariat, fiqh, hadis, ilmu kalam dan tasawuf. Seterusnya kita masuk kepada sumbangan Syekh Abdul Rauf. Apabila beliau pulang ke Aceh, beliau membuka pusat pengajian berhampiran dengan muara Sungai Aceh. Antara murid-muridnya yang terkenal ialah Baba Daud bin Agha, Ismail bin Agha, Mustafa Al-Jawi Ar-Rumi, Syekh Burhan Ad-Din atau Tuanku Ulakan, Syekh Abdul Muhyi Pajimahan dan Syekh Abdul Malik bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Tok Pulau Manis Terengganu. Beliau pulang semula ke Aceh dari Tanah Arab pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin, iaitu pada tahun 1661 Masihi, di mana pada ketika itu suasana politik Aceh agak tegang akibat berlakunya pertembungan pemikiran antara Nur ad-Din Ar-Raniri dengan Saif Ar-Rijal tentang fahaman wahdal al-wujud yang berakhir dengan kekalahan di pihak Ar-Raniri. Beliau berkhidmat sebagai mufti kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultanah Taj Al-Alam Safiyatuddin Shah pada tahun 1641 Masihi sehingga 1675 Masihi. Sultanah Nur Al-Alam Naqiyatuddin Shah pada tahun 1688 Masihi sehingga 1699 Masihi. Sultanah Inayah Shah Zakiyatuddin Shah pada tahun 1678 Masihi sehingga 1688 Masihi, dan Sultanah Kamalatuddin Shah pada tahun 1688 Masihi sehingga 1699 Masihi. Kemudian kita masuk kepada karya-karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf. Dalam penelitian dan kajian Muhammad Syukri Yoh Abdullah, terdapat sejumlah 56 karya tulis Syekh Abdul Rauf dengan pecahan mengikut disiplin ilmu, iaitu 1 dalam bidang tafsir, 1 dalam bidang hadis, 4 dalam bidang akhlak, 8 dalam bidang fiqh, 41 dalam bidang tauhid dan tasawuf, dan 1 dalam bidang sejarah. Antaranya ialah Sulam Al-Mustafid, Daqa'iq Al-Huruf, Munyah Al-Ittiqad, Wasiyah, Umdah Al-Ansab dan berbagai lagi. Pada akhirnya adalah penutup ataupun kesimpulan.
Mentafsir Al-Quran adalah salah satu tugasan yang hendaklah dilakukan oleh para ulama dengan teliti dan bertanggungjawab. Dalam sejarah penulisan tafsir, kita dapati banyak buku tafsir yang ditulis oleh para ulama yang berwibawa dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, dalam dunia kesastraan ada tokoh yang bersinar dan namanya akan sentiasa meniti di bibir para sastrawan, dan mereka telah menyumbang kepada kemajuan penulisan puisi yang dibawa oleh agama Islam ke tanah Melayu ini hingga hari ini. Keunggulan mereka terselah apabila karya yang ditulis dan ditinggalkan menjadi rujukan kepada masyarakat masa kini tentang kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Ketokohan mereka perlu ditunjukkan kepada generasi muda sekarang agar sumbangan dan peranan mereka dalam bahasa dan peradaban Melayu akan sentiasa hidup selamanya. Demikianlah sahaja pembentangan daripada saya. Apa yang baik itu daripada ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri saya, dan apa yang kurang dan buruk itu daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.